Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kepada kita kurniaan yang besar daripada Allah Taala melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala telah memberi kurniaan sembahyang kepada hamba-Nya, terutama kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang, maka Allah Taala memberikan sembahyang kepada hamba-Nya itu adalah untuk memberi kebaikan kepada hamba-Nya, kerana di dalam sembahyang mengandungi begitu banyak faedah-faedah mengenai sembahyang ini. Sebagaimana di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Aba Hurairah, ma ahlaka bis-salah fa inna Allah ya'tika bi-rizqi min haitsu la yahtasib." Rasulullah mengatakan bahawa dalam sabdaannya itu, "Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perintahkan kepada ahli keluarga kamu dengan sembahyang. Mu ahlaka bis-salah fa inna Allah ya'tika bi-rizqi min haitsu la yahtasib." Kerana sesungguhnya apabila kamu perintahkan ahli keluarga kamu dengan sembahyang, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki kepada kamu dalam keadaan kamu tidak menyangka, sumber-sumber yang tidak disangkakan. Maka begitulah besarnya orang yang mengerjakan sembahyang. Maka solat ini, orang yang mendirikan sembahyang ini umpama saudagar yang mendapat keuntungan yang besar, keuntungan yang besar setelah mendapat modalnya. Maka demikianlah kita hari ini diperintahkan mengerjakan sembahyang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sembahyang ini menjadikan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sembahyang ini jugalah dijadikan kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sembahyang adalah satu amal ibadat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan apabila seseorang itu mengerjakan sembahyang dengan sempurna, dengan baik, maka akan baiklah amalan-amalannya yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumul qiyamah, yuhasabu bihi 'abdu yaumul qiyamah as-salat. Awal-awal yang dihitung dekat negeri akhirat mengenai ibadat seseorang hamba itu adalah sembahyang. Apabila baik saja sembahyang, maka baiklah yang lainnya. Apabila rosak saja sembahyang tadi, maka akan binasalah yang lain tadi, ataupun tidak diterima akan ibadat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kita, hikam kita, yang kita telah sampai pada muka surat yang ke-76. Muka surat 76. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi daraini amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari di dalam matan hikamnya, As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafat. Sesungguhnya as-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafat. Maksudnya, kerana sembahyang itu tempat munajat dan tempat berikhlas-ikhlasan, kerana bahawasanya dalam sembahyang itu puji dan doa dan munajat. Dan munajat itu mukhatabatul asrar, tak kala khalis azkar bagi Tuhan Malikul Jabbar,
dan menghilangkan kekeruhan yang iltizam dan antara Tuhanmu hingga khalis hatimu dan sirmu, maka khalis pada ketika itu syuhudnya dan hapus zatmu akan wujudnya. Ini maksudnya kalau kita baca sekali itu kadang-kadang amat sukar dipahami. Hanya kita mohon kepada Allah agar Allah memberi faham apakah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah memberi kita kepahaman dan menyampaikan maksud sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang kitab. Baik, kita tengok apa maksud dia tadi satu-satu supaya lebih faham. As-salatu mahallul munajat. Sembahyang adalah tempat bermunajat dia dengan Allah. Apakah yang dimaksudkan munajat? Yakni dia ini berbisik-bisik dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berjinak-jinak dengan Allah, ataupun berdampingan berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Itulah maknanya sembahyang ini gambaran orang yang bercinta, gambaran percintaan hamba dengan Allah. Maka dia telah memadu kasih antara sang hamba dengan sang Khalid. Itulah dia sembahyang. Sebab itu sembahyang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh. Sebagaimana sang kekasih menunggu-nunggu untuk bertemu sang kekasihnya. Maka begitulah orang-orang yang salat ini, yang ahli salat, mereka itu bila waktu sembahyang itulah waktu dia bersama dengan sang kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Bilal, gembirakan aku dengan salat. Maknanya salat ini mendatangkan kegembiraan, bukan mendatangkan satu keberatan ataupun satu bebanan. Jadi orang yang merasakan salat itu satu bebanan, ini bermakna hatinya itu belum lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan salatu mahallul munajat, tempat munajat kepada Allah. Jadi ketika mana sembahyang, kita jangan rasa sekadar sembahyang, tapi ketika itu kita kena merasakan bahawa kita sedang berbisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan tempat berikhlas-ikhlasan, ikhlas-ikhlasan, tempat dia menyucikan hati. Kerana orang yang ikhlas ini, ikhlas itu bermakna suci, tempat penyucian hati. Maka dengan sembahyang itu kita dah nyatakan malam baru ini, sembahyang itu adalah jalan pembersihan dosa-dosa. Sebagaimana orang yang dah mandi 5 kali sehari, mana ada kotoran, begitulah orang yang sudah sembahyang 5 kali satu hari, tidak ada lagi kotoran dosa, kerana sudah dibersihkan dengan sembahyang. Maka bila seorang itu munajat kepada Allah, bagaimana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingat, begini para jamaah boleh memahami, kita ni bila sembahyang kita sedang munajat kepada Allah. Nabi SAW bersabda, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Dalam satu hadis kursi, Allah menyatakan, Allah berfirman, aku bahagikan sembahyang di antara hamba aku nisfaini, dua bahagian. Panisfu hali abdi. Satu mana sebahagian untuk aku, sebahagian untuk hamba aku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Iza qala, apabila sang hamba tadi berkata ketika mana sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala, Allah menjawab ketika itu. Itu dan dia berbisik-bisik, Allah menjawab, asna alayya abdi, sesungguhnya hamba aku ini telah memuji aku. Jadi ketika mana orang-orang sembahyang, bila dia sembahyang, ketika mana dia ucap alhamdulillah rabbil alamin, ketika mana dia ucap alhamdulillah rabbil alamin, dia dapat menggambarkan, dapat merasakan Allah menjawab apa yang dia ucapkan. Apa yang Allah jawab? Allah mengatakan, asna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Lalulah sang hamba tadi membaca Ar-Rahmanir Rahim,
Maknanya Tuhan yang Maha Pemurah. Fa iza qala Ar-Rahmanur Rahim, ketika mana sang hamba mengatakan ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, menyayangi, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hamba aku ini telah memuliakan aku. Hamba aku telah memuliakan aku. Jadi ketika mana sang hamba mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah menjawab majjadani abdi, hamba aku telah muliakan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika mana sang hamba itu mengatakan maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang menguasai hari akhirat, maka Allah menjawab fawwada ilayya abdi, hamba aku telah menyerahkan dirinya kepada aku. Hamba aku telah menyerahkan segala urusannya kepada aku. Maliki yaumiddin, ketika itu bila kita baca Allah menjawab. Dan ketika mana berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila berkata akan dikau aku sembah dan akan dikau aku minta tolong, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, lalulah Allah mengatakan hazihi baini wa bainal abdi, inilah di antara aku dan di antara hamba aku. Kemudian dia berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa yuril maghdubi alaihim waladdallin amin. Lalu Allah mengatakan hazihi li abdi wa li abdi ma sa'ala, inilah antara aku dengan hamba aku, dan kepada hamba aku apa yang dia minta, Allah Ta'ala kabulkan. Maka ini di antaranya ketika mana kita bersembahyang, kita tidak sedar kita bermunajat kepada Allah. Tapi bila kita tahu kita bermunajat, nak sibuk apa dalam sembahyang, sibukkan kita sedang bermunajat kepada Allah. Jadi Ustaz ulang sekali lagi apa yang dikatakan ketika mana kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamba aku telah memuji aku, ataupun aku telah dipuji oleh hamba aku. Kemudian kita pun kata Ar-Rahmanur Rahim. Ketika mana kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim tadi, maka Allah menjawab apa dia? Ar-Rahmanur Rahim. Yang Allah mengatakan hamba aku telah memuliakan aku. Ketika mana Ar-Rahmanur Rahim. Dan ketika mana kita katakan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, lalulah Allah menyatakan hamba aku telah menyerahkan kepada aku. Menyerahkan apa tu? Menyerahkan keadaannya kepada aku. Jadi kita serah kepada Allah keadaan kita dekat negeri akhirat macam mana. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Atau muka dunia kita serah urusan kita pada Allah. Dekat negeri akhirat kita serah keadaan kita dekat negeri akhirat. Kemudian kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan inilah hubungan antara aku dan juga dengan hamba aku. Apa maksudnya? Allah mengatakan aku akan membantunya, engkau sembah aku akan membantunya. Kemudian kita berkata ihdinas siratal mustaqim sampai kepada akhir ayat siratal ladzina an'amta alaihim wa yuril maghdubi alaihim waladdallin amin. Lalulah Allah mengatakan inilah hak hamba aku dan berhaklah bagi hamba aku apa yang dia minta. Inilah hak hamba aku. Hadhihi li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah hak hamba aku dan berhaklah bagi hamba aku tu apa yang dia minta. Kalau boleh ambil catatan ini supaya kita tahu ketika mana kita membaca Fatihah apakah yang dikatakan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketika mana kita beribadat, kita membaca Fatihah dalam sembahyang, sebenarnya kita sedang bermunajat dengan Allah. Sebab itu kata pengarang kitab kita ini, di dalam sembahyang itu ada pujian. Dalam sembahyang itu puji, asna alayya abdi alhamdulillah rabbil alamin, itu kita memuji. Dan juga doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hazi baini wa baina abdi, katanya ini bahagian aku dan bahagian hamba aku akan beri. Maknanya maka ini ada doa dan ini juga ada munajat kepada Allah Ta'ala.
ada munajat kepada Allah. Sebab tu kita sebut Ar-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala kata majjadani abdi, hamba aku telah memuliakan aku. Memuliakan aku. Dan itu mukhatabah, asrar, itulah percakapan, maknanya perbualan secara rahsia dengan Allah Ta'ala. Tak kala khalis, tak kala suci, bersih, azkar, ingatan bagi Allah. Azkar ni ingatan dia bagi Allah. Setelah suci dia ingat kepada Allah. Jadi begitu orang-orang yang sembahyang dia sibuk ini. Sibuk benda ini. Dulu masa kita pun tak faham, kata sembahyang ni munajat, sehinggalah kita jumpa hadis ni. Lama dah jumpa hadis ni. Oh begitu rupanya ketika mana kita sembahyang, kita kata alhamdulillah rabbil alamin, Allah jawab asna alayya abdi, hamba aku ni puji aku. Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka Allah pun kata majjadani abdi, hamba aku telah muliakan aku. Maliki yaumiddin, lalu kita pun kata maliki yaumiddin, engkaulah Tuhan yang menguasai hari akhirat. Lalulah kita memahami Allah mengatakan fawwada ilayya abdi, hamba aku serahkan urusannya kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Lalu Allah mengatakan hazihi baini wa baina abdi. Makna lepas tu ihdinas siratal mustaqim sampai kepada akhir ayat waladhdallin. Maka Allah Ta'ala mengatakan hadhi li abdi wa li abdi ma sa'ala. Maka itu ada munajat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati betul-betul bersih, kita akan terasa benar-benar kita munajat dengan Allah. Dan ini adalah di dalam sembahyang itu ada kita bermunajat dengan Allah, dan ia akan berlaku tak kala suci ingatan bagi Allah Malikul Jabbar yang menguasai, lagi perkasa, lagi perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sembahyang juga menghilangkan kekeruhan, kekeruhan kauniyah, yakni dunia yang ada dalam hati. Sembahyang ini maknanya membersihkan apa yang ada kekeruhan alam ataupun daripada dunia yang iltizam, yang sentiasa ada. Sebab tu kata ulama sufi mengatakan bahawa apabila ada saja dunia dalam hati, maka seorang itu tidak berjaya untuk khusyuk di dalam solat. Bila ada dunia dalam hati, maka orang tidak berjaya untuk khusyuk dalam solat. Kerana apa? Dunia itu dipanggil anak kepada iblis ataupun syaitan. Katanya, kalau anak ada di situ, ayahnya ada. Maknanya begitu. Maka buangkan dunia dalam hati, peganglah dunia di tangan sahaja. Pegang dunia di tangan sahaja. Dan di dalam hati tidak ada. Kerana dunia yang ada dalam hati mengeruhkan hati. Bila mengeruhkan hati tadi, tidak akan bersih, terhijablah dia ketika mana sembahyang tadi. Maka, dan antara Tuhanmu, maknanya yang mana tu iltizam, berterusan dia antara dia dengan Tuhan dia, sehingga khalis hatimu, sehingga suci hatimu. Khalis tu suci. Suci hatimu dengan sembahyang tadi, adanya munajat, adanya perbualan dengan Allah Ta'ala, adanya puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Dan ini akan dapat dirasai bagi orang yang sembahyang tadi. Dia benar-benar duduk dengan Allah, bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku ketika mana hati sudah suci kepada Allah Ta'ala, dan hingga suci hatimu dan sirmu, yakni sanubari kamu, hati nurani kamu. Jadi suci hati kamu, maka khalis pada ketika itu. Ketika itu bila sembahyang sudah suci betul, syuhud, maka memandang ia Allah, memandang ia kepada Allah, dan hapuslah zatmu akan wujudnya, maka kamu hingga lupa diri kamu
dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antaranya rahsia sembahyang. Maka ingat, ada beberapa faedah daripada sembahyang. Ada beberapa rahsia daripada sembahyang di sini. Maka kita simpulkan dia kepada 3. Yang pertama, faedah sembahyang ataupun rahsia sembahyang. Yang pertama, bahawa sembahyang itu dapat seseorang itu berdialog ataupun berbisik-bisik dengan Allah. Maka apakah rahsia sembahyang tadi ataupun faedah sembahyang? Faedah sembahyang ini ada 3 yang besar. Yang pertama, dapat dia bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Melalui apa? Melalui zikirnya, bacaannya. Bacaannya dan juga diikuti dengan hati dan perbuatan. Diikuti dengan hati dan perbuatan. Jadi apa faedah sembahyang? Yang pertama, faedah sembahyang dapat berbisik-bisik dengan Allah, dapat berdialog, bermunajat dengan Allah Ta'ala melalui zikir dan bacaan, disertai dengan hati dan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah sembahyang tadi. Faedah sembahyang tadi adalah tempat menyatukan hati dan jiwa. Maknanya apa? Bermakna tempat hati menjadi suci, tempat penyucian hati. Sembahyang itu adalah jalan penyucian hati. Kalau tidak sembahyang, macam mana hati nak suci? Ada orang kata, Ustaz, tengok saja saya ni tak sembahyang tapi hati saya baik. Ada tak kita dengar orang kata gitu? Ustaz, Ustaz tengok saja saya tak sembahyang tapi hati saya baik. Dah hati nak baik ke mana? Hati nak bersih ke mana? Ikut mana pembersihan hati? Pembersihan hati ini berlaku melalui sembahyang. Kalau orang tidak sembahyang, tak jadi. Dulu satu hari kita pergi satu kedai. Kedai ni kedai Cina. Kedai ni kedai Cina. Dia ada jual, dia panggil dia mozet, nak pasang lantai lah. Jadi kita pun datang kedai tadi. Jadi kita datang ni pakai serban macam biasalah. Pergi mana-mana serban tak tinggal. Jadi jumpalah toke. Biasanya pekerja kali ni toke. Toke tu datang tempat kita. Apa toke tu kata? Dia kata orang lain tak jadi belaka, tok guru je jadi. Tak tahulah, takut dia tengok kuliah kita ke apa-apa. Dia kata orang lain tak jadi belaka, dia kata tok guru je jadi. Lepas tu tanya kita nak beli nak pasang tak. Oh, dia kata untuk tok guru ni ada potongan. Dia bagi potongan pula. Akhirnya dia pun berkata, apa dia kata dia? Dia kata saya ni, saya ni pekerja semua semayang belaka. Tak semayang saya tak ambil. Dia ni Cina. Maknanya dia kata orang semayang tak ambil. Siap dia kata apa? Dia kata dekat kedai saya belakang tu saya buat surau. Saya minta pekerja saya semayang belaka. Maka ustaz pun tanya, sebab apa cari pekerja yang sembahyang? Sebab apa cari pekerja yang sembahyang? Kenapa tambah pekerja yang tidak sembahyang? Dia pun kata, pengalaman dia cari orang kerja yang tidak sembahyang, orang kerja yang tidak sembahyang, dia kata tak juruh. Orang Terengganu kata tak juruh. Dah apa orang kata tak juruh ni? Nak kata apa? Perangai tak comel. Perangai tak comel, gitu. Dia kata saya ambil pekerja yang semayang, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, saya ambil pekerja yang semayang juru-juru baik-baik, dia kata. Jadi sebenarnya sudah dinyatakan dia punya peranan faedah sembahyang. Faedah sembahyang ini yang kedua adalah tempat kesatuan kesucian hati. Faedah sembahyang adalah tempat penyucian hati. Maka apabila saja seorang itu sembahyang, akan berlakulah penyucian hati. Bila penyucian hati tadi menyebabkan dia tadi lebih halus
adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu penyair dia mengatakan apa? Walaqad khalautu ma'al habibi wa bainana sir araku minan nasimi iza sara. Katanya penyair tadi, sungguh benarlah aku ketika mana bersunyi-sunyi dengan kekasih yang tercinta. Antara kami tadi, maka rahsia yang lebih halus daripada angin segar yang bertiupan menghembus. Maknanya kalau kita duduk tempat bersunyi-sunyi rasa nyaman dengan hembusan angin, maknanya lagi nyaman dengan beribadat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedah yang kedua sembahyang adalah penyucian hati. Penyucian hati. Dan faedah yang ketiga, sembahyang itu adalah dapat memancar dalam hati dan jiwa cahaya rahsia Allah. Terpancar akan rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia Allah terpancar melalui sembahyang. Sebab itu apabila seorang itu sembahyang, maka dibuka ilmu Allah. Dibuka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah tentang kehebatan sembahyang. Jadi ada 3 yang besar berkaitan dengan faedah daripada sembahyang. Dan dikatakan lagi, maka apabila tiada mendapat orang yang sembahyang itu di dalam kesedapan rahsia kurbi, maknanya rahsia merasa dekat dengan Allah, maka menunjukkan ia atas jauhnya. Apabila dia sembahyang tadi tak terasa akan rahsia-rahsia tadi, seperti tidak terasa bahawa dia sedang bermunajat kepada Allah. Dan dia ini tidak terasa dia munajat kepada Allah, tidak merasa bahawa kesucian hati dia tadi, dan dia tidak merasa bahawa kelazatan sedar dalam melakukan amal ibadat pada Allah, bermakna dia jauh. Bukti jauh apabila sembahyangnya itu tidak mampu meninggalkan dia akan maksiat. Nabi SAW bersabda, "Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya wal munkar, lam yazidhu minallahi illa bu'da." Sesiapa yang tidak mencegah sembahyangnya daripada perbuatan keji dan mungkar, lam yazidhu minallahi illa bu'da. Tidak bertambah dia kepada Allah kecuali jauh. Maka demikianlah sembahyang tadi sebenarnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila sahaja dia sembahyang tadi tidak nampak, tidak ada syuhud, tidak tenggelam dia, tidak rasa nikmat dan sembahyang, bermakna jauh. Ternyata kita ni sebenarnya jauh lagi dengan Allah. Banyak kita lalai. Dalam sembahyang pun kita lupa rakaat berapa. Dalam sembahyang pun macam-macam kita ingat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita duduk sembah siapa? Kita duduk sembah Allah Taala. Allah Taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan aku, fa'budni, aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Maka sembahyang tadi mendatangkan ingatan kepada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang melakukan sembahyang artinya dia sedang bermunajat terhadap Tuhannya, yakni beribadah, dia sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambung lagi matan tadi, tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashriku fiha syawarikul anwar. Dan berkata lagi pengarang kitab kita tadi, tattabi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwar. Apa maksud dia? Maksud dia luas dalamnya segala maidan rahsia. Apabila seorang itu sembahyang, maka luas di dalamnya maidanul asrar, maknanya maidan rahsia-rahsia Allah. Tempat simpan rahsia-rahsia Allah. Dan benderanglah, bercahayalah di dalamnya
di dalamnya segala benderang anwar, yakni luas di dalam sembahyang itu segala rahsia, kerana jauhnya daripada yang mewajibkan, mengurangkan, dan dari kerana berbanyak barang yang di dalamnya daripada tilawah dan juga zikir. Apabila seorang itu masuk di dalam sembahyang, bermakna dia ini sedang munajat kepada Allah. Bila dia munajat kepada Allah Ta'ala, sebenarnya dia menyucikan hati. Dia sembahyang, dia menyucikan hati. Bila hati bersih, maka akan masuk cahaya-cahaya Allah. Rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Dan bila hati sudah bersih, dia pun sembahyang, hati dia akan terus bercahaya, terang benderang, mendapat cahaya Allah. Sehingga kata ulama, cahaya sembahyang tadi dia akan menyeluruh kepada seluruh tubuh dia. Apabila dia sembahyang, daripada hati ni keluar cahaya, maka cahaya ini sampai ke lidahnya. Bila cahaya sampai ke lidahnya, maka lidahnya mudah berzikir, lidahnya ringan baca Quran. Lidahnya pun ringan berzikir, ringan baca Quran, dan lidahnya pun mudah bercakap yang baik-baik, keluar daripada perkataannya itu hikmah, kata-kata yang hebat. Daripada mana kata-kata hebat ini keluar? Kata-kata hebat ini keluar daripada hati yang bersih. Dan penyucian hati itu berlaku ketika mana sembahyang. Ketika mana sembahyang, maka bila dia sembahyang, hati dia terang benderang, maka dia pergi ke seluruh tubuh. Pergi kepada seluruh tubuh. Pergi ke lidah, lidah bercakap yang baik-baik. Pergi ke mata, mata memandang yang baik-baik. Meninggalkan memandang yang haram. Dan pergi ke telinga, telinga dengar yang baik-baik. Fitnah tambah dengar dah. Benda-benda fitnah tambah dengar. Fitnah pun tambah dengar. Dan bila pergi ke tangan, tangan tidak mengambil yang orang, tidak menyentuh yang haram, tidak maknanya menzalimi orang. Ini kesan daripada sembahyang. Pergi ke kaki, kaki pergi tempat yang baik-baik. Tak mampu, tak pergi dia ke tempat yang buruk. Ini kesan daripada sembahyang. Inilah sembahyang yang mencegah dia pada perbuatan mungkar. Sebab tu kalau orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak sembahyang, maka dia tak mampu nak buat baik. Dan baca Quran banyak-banyak tak mampu. Nak zikir pun tak mampu. Walaupun zikir itu mudah sahaja, tak mampu nak berzikir. Tapi kalau lidahnya, dia cepat menyatakan yang buruk. Lidahnya tak mampu nak jaga, anggotanya semua tak mampu nak jaga. Sebab apa tak mampu nak jaga lidah? Adalah dikira orang itu tidak sembahyang. Sebab itu kata siapa? Syekh Abu Hasan Syazili rasanya. Ustaz pun lupa. Apa dia kata? Aku telah berjumpa beribu-ribu orang sembahyang. Ramai aku tengok orang yang sembahyang. Tetapi orang yang benar-benar mendirikan sembahyang, beribu-ribu aku jumpa, 10 orang pun tak sampai. Masya Allah. Maknanya beribu-ribu dia jumpa orang sembahyang. Tiap hari jumpa orang sembahyang. Tetapi seramai-ramai aku tengok orang sembahyang, aku dapati tak sampai 10 orang yang mendirikan sembahyang. Jadi boleh tahu selalulah maknanya bila kita tak mampu nak jaga lidah, tak mampu nak jaga anggota, rupanya kita tak sembahyang walaupun kita sudah sembahyang. Sebab itu dicela. Al-Quran sebut fawailul lil musallin. Binasa orang yang sembahyang. Bayangkanlah orang yang sembahyang pun binasa. Bagaimana dengan orang yang tidak sembahyang? Kalau orang yang tidak sembahyang lagi binasa. Lagi binasa. Jadi sembahyang inilah sebenarnya yang menyucikan hati kita. Dan sembahyang inilah boleh membawa kepada terhalang kita daripada melakukan maksiat. Dan sembahyang inilah sebenarnya yang mendatangkan ilmu Allah. Kerana sesungguhnya ilmu itu cahaya. Maka dengan sembahyang tadilah yang menyebabkan seseorang tadi luas mendapat maidanul asrar, yakni medan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, terang benderang cahaya tadi, yakni luas dalam sembahyang itu segala rahsia.
Kerana apa? Kerana jauh daripada yang mewajibkan mengurangkan dia. Jadi bila dia sembahyang menyebabkan cahaya dalam hatinya terang-terang, maka dengan itu Allah Ta'ala memberikan kepada dia segala kebaikan-kebaikan. Kerana apa? Kerana dia menjauhkan perkara yang menyebabkan dia ini jauh dengan Allah. Apa yang jauh menyebabkan kita jauh dengan Allah? Banyak benda yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Maka dengan adanya sembahyang mendatangkan dia tadi cahaya yang mendekatkan dia dengan Allah. Daripada mana datang cahaya? Baik kita tengok. Sembahyang itu saja dah bercahaya. Ketika mana dia bersembahyang, dia berwuduk. Hadis yang menyatakan al-wudu'u nurun. Wuduk itu bercahaya. Dan dalam wuduk tadi dia pun berwuduk. Lepas dia berwuduk tadi, dia pun baca doa. Maka doa pun datang cahaya. Ketika mana dia mengangkat takbir, takbir pun mendatang cahaya. Mendatangkan cahaya. Maka dia membaca Al-Quran. Al-Quranu nurun. Quran pun mendatangkan cahaya. Maka setiap amal-amal ibadat yang ada di dalam salat, sama ada berbentuk perkataan ataupun berbentuk perbuatan, semuanya mendatangkan cahaya. Cahaya itu daripada mana? Allah Ta'ala campakkan di dalam hati. Melalui pembersihan hati, campak cahaya. Maka cahaya itu akan menyinar. Sehinggalah terselah dalam kehidupan dia. Maka demikianlah. Sebab tu, sampai pada peringkat orang yang ahli sembahyang, tengok wajah pun bercahaya orang yang ahli sembahyang. Tak macam kita ni, sembahyang saja, wajah pun tidak ada cahaya. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi, kerana apa? Banyak cahaya kerana di dalamnya itu ada tilawah, baca dan juga zikir. Berzikir kepada Allah. Sebab tu sembahyang, kata ulama fiqh apa? Ulama fiqh sembahyang menyatakan bahawa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'id maqsusah. Sesungguhnya sembahyang itu beberapa perkataan dan juga beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini sembahyang. Dan di dalam sembahyang itu banyak benda-benda yang ada. Maknanya seperti apa? Seperti rahsia-rahsia Allah dan seumpamanya. Dan murad daripada asrar, murad ni maksud daripada rahsia-rahsia itu adalah apa dia? Daqaiq ulum, ilmu yang mendalam. Sebab itu orang yang ahli sembahyang, ilmu dia memang dalam. Macam mana ilmu dalam? Ilmu masuk ilmu dalam ni bukan kata ilmu boleh menghuraikan sesuatu. Tidak. Ilmu itu datang daripada lubuk hatinya. Sehingga apabila dia keluar ilmu daripadanya, menyebabkan orang terkesan. Hati yang bersih dapat menembuskan hati yang lain. Maka di antaranya rahsia-rahsia itu adalah daqaiq ulum, iaitu ilmu-ilmu yang dalam, yang Allah Ta'ala campakkan. Ada yang disebut dengan ilmu laduni, ada yang mengatakan ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf dan seumpamanya, dan juga ma'arif, dan juga pengenalan dia dengan Allah sampai dia dapat makrifat dengan Allah, dengan Allah Ta'ala. Jadi sembahyang ini punca segala kebaikan. Ilmu sembahyang, jaga sembahyang. Bila jaga sembahyang pun zikir jadi ringan sebenarnya. Tapi kalau sembahyang lebih kurang, warna zikir tak jadi. Sebab kita apa? Sebab sembahyang kita tadi tidak jaga. Sebab itu kalau orang ada masalah kewangan ke, masalah apa-apa, tengok pada sembahyang dia. Kalau sembahyang dia elok, insya-Allah eloklah, akan selesailah yang lain. Maknanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa maka didapat oleh orang yang sembahyang itu dalam tiap-tiap surah dan di dalam tiap-tiap ayat, dalam tiap-tiap huruf, maknanya, dan lagi akan datang yang demikian itu baginya dengan datang segala waktu atas kadar limpah dan qasad dan juga himmah. Dan apabila saja dia sembahyang tadi, maka dalam sembahyang tadi ada dia baca tiap-tiap surah, sama ada surah, sama ada tiap-tiap ayat ataupun huruf sahaja. Walaupun dia hanya menyebut nun ataupun yasin contohnya, sama ada huruf ataupun sama ada ayat,
sama ada ayat ataupun satu surah, seperti surah Al-Kautsar, maka semuanya itu akan dapat limpahan daripada Allah. Dapat limpahan daripada Allah Ta'ala, dan dikatakan limpahan itu seseorang itu dapat mengikut niatnya yang benar, mengikut himmah, semangatnya yang tinggi. Semangat ketika mana dia jaga. Sebab itu dikatakan bahawa kata Ibnu Ajibah itu, orang yang sembahyang itu adalah orang yang masuk ke dalam hadrat Allah. Orang yang sembahyang adalah orang yang masuk dalam hadrat Allah dengan cara dia membersihkan yang zahir dengan taharah hissiyah. Dengan taharah hissiyah. Apa makna taharah? Dengan penyucian anggota yang zahir. Anggota semua jaga, mata, tangan, kaki semua dia jaga. Dan juga batin, dia masuk kepada Allah dengan batin dia bersih dengan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyahnya penyucian yang dari segi makna, yakni penyucian hati. Jadi zahir dan batin suci akan sampai dia kepada Allah melalui sembahyang. Maka dengan sembahyang tadilah setiap ayat, setiap huruf, setiap surah yang dibaca itu tadi akan mendatangkan limpahan daripada Allah. Sebab itu tak saja-saja, tidak saja-saja orang baca surah ni. Maknanya ada surah-surah ini. Sebab tu ulama susun, kalau sembahyang subuh, sembahyang isyak boleh baca surah panjang. Subuh dengan isyak baca surah panjang. Maghrib baca surah pendek. Sebab tu kata ulama, subuh jangan baca qul huwallahu ahad subuh. Begitu juga dengan isyak, jangan baca qul huwallahu ahad, baca surah panjang sikit. Ada pun nak baca surah panjang-panjang subuh dan juga isyak. Ada pun nak baca surah pendek maghrib. Maghrib baca surah pendek. Ada pun nak baca surah yang pertengahan, tak panjang tak pendek, asar dengan zuhur. Asar dengan zuhur. Tak panjang tak pendek, pertengahan. Itu ada susunan oleh para ulama. Dan mereka lakukan ini sebenarnya mereka telah melihat setiap ayat, setiap surah itu dia ada limpahan-limpahan, dan mengikut himmah, semangat dan juga niat yang benar. Ketika mana dia ini mengerjakan solat. Dan benderang dalamnya segala benderang anwar, bercahaya, terang bercahaya dengan sembahyang tadi. Sebab tu kata ulama, bila orang tu sembahyang, dia akan naik cahaya akan naik ke langit. Maka malaikat akan tanya, ini cahaya siapa ni? Ini cahaya orang yang sembahyang. Si anu bin si anu sembahyang. Maka cahaya itu dikatakan bahawa bila mana orang yang sembahyang kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar sembahyang tadi, maka terang benderang cahaya, yakni di dalam hatinya. Sembahyang pun akan dinaik, hatinya pun akan bercahaya. Tapi ingat, bagi orang yang sembahyang dalam keadaan dia tidak bercahaya, maka akan membawa kepada kegelapan hati. Hati pun jadi gelap maknanya. Baik. Lalu dikatakan lagi, maka adalah hatimu itu cahaya atas cahaya. Sembahyang tu cahaya lagi. Sembahyang itu cahaya. Hati pula datang lagi cahaya. Maka atas dan sembahyang itu sebab datang ma'arif. Dan sembahyanglah sebab mendatang makrifat kepada Allah. Dan juga sembahyanglah juga sebab mendapat ulum, mendapat ilmu, terbuka ilmu daripada Allah. Dan sembahyang juga mendapat faham, faqih, kefahaman daripada Allah. Allamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui perkara ghaib. Maka iaitu ibu segala ibadat dan kepala sebagai segala kebajikan. Dan segala kebajikan itu ibunya duduk pada sembahyang.
Maka sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, ia mengatakan bahawa aku melihat kepada sembahyang. Umar bin Abdul Aziz kata melihat kepada sembahyang, kedudukan seorang tadi. Kalaulah dia sembahyang ada kebaikan, tak ada sembahyang tak ada kebaikan pada diri tadi. Maka dikatakan bahawa sembahyang ini adalah ibu segala ibadah. Dan sembahyang juga adalah ibadat yang paling utama daripada ibadat-ibadat yang lain. Itu di atas muka dunia Allah Ta'ala jadikan. Nak tahu keberkatan, nak dapat keberkatan dengan sembahyang. Sehingga Nabi kata, ya Aba Hurairah, mu ahlaka bisalah, suruhlah ahli keluarga kamu dengan sembahyang. Fa inna Allah ya'tika rizqa min haitsu la yahtasib. Nanti Allah Ta'ala akan beri rezeki tanpa disangka-sangka. Sebab tu kalau orang tu tak sembahyang, dia harap nak dapat rezeki luas. Tapi tak sembahyang, macam mana dia nak dapat rezeki luas? Sedangkan dia tidak je mencari jalan pembukaan rezeki. Jalan pembukaan rezeki dengan sembahyang. Pembukaan rezeki dengan sembahyang. Ada satu kedai tu, kedai makan dalam satu ketika dahulu. Dia ni bagus. Kata tokai kedai, saya tidak mahu pekerja yang tidak sembahyang. Bagus, maka dia cari pekerja yang semua sembahyang. Bila dia cari kerja sembahyang, maknanya sembahyang, lalulah dikatakan bahawa lalulah dia suruh pekerja dia semua sembahyang. Sebab apa dia kata nak cari pekerja sembahyang? Tapi satu je, semua pekerja dia tu termasuk dia sembahyang lambat. Sebab apa sembahyang lambat? Dia kata waktu zuhur tu memanglah pelanggan ramai. Jadi lepas selesai belaka pelanggan dah tak ada pukul 3 nak masuk 4 baru sembahyang. Zahirnya kedai sangat laku. Tapi tak ada lama 2-3 bulan kedai tutup. Jadi kita tengok hairan, macam mana kedai yang laku sampai beratus-ratus orang. Tapi kedai tutup juga. Bila cek-cek rupanya pekerja je semua yang lewat belaka. Lewat belaka. Rupa-rupanya itulah maknanya kalau kita tinggalkan sembahyang, kita tak percaya sembahyang, memang jelas membawa kepada tertutup pintu rezeki. Itu baru pintu rezeki. Dan rezeki ni ada lagi, ada rezeki zahir, rezeki batin, rezeki makrifat, rezeki ilmu lagi tertutup apabila seorang tadi tidak mengerjakan sembahyang. Dan disebut lagi dalam hadis, barang siapa banyak sembahyangnya pada malam, nascaya baiklah mukanya pada siang. Maknanya sesiapa yang bekerja yang bersembahyang pada waktu malam, maka bercahayalah wajahnya pada waktu siang. Dan barang siapa yang mengerjakan sembahyang pada lewat-lewat malam, yakni sembahyang tahajud lah, maknanya, maka dikatakan bahawa sembahyang tadi dia bangun malam, maka siang tadi hatinya tenang, wajahnya bercahaya. Sembahyang boleh tak lewat-lewat ni? Nabi bersabda ketika mana Nabi mengatakan, sahabat bertanya, ayul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang afdal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Jadi para jamaah, kita tidak boleh amal sembahyang lewat-lewat. Nak masuk asar baru mayang zuhur. Nak masuk maghrib baru mayang asar. Jangan sembahyang lewat-lewat. Hendaklah kita sembahyang awal. Bila dah sembahyang awal waktu itu membawa kepada cahaya yang terang benderang di dalam hati kita. Bagaimana orang yang sembahyang lewat? Sembahyang lewat ni ada ulama, kalau ikut fiqh sembahyang dia tetap sah. Hatta kalau orang angkat takbir sembahyang zuhur, orang pun ba'asar, sembahyang tetap sah lagi. Tetapi bagi orang sufi, orang-orang tasawuf, kita orang yang sembahyang ini orang yang maknanya tertipu. Yang sembahyang lewat ini tertipu. Kerana apa? Kerana dia telah mengutamakan yang lain daripada Allah. Sedangkan sembahyang itu kan diseru dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya tak ada benda lain yang lebih besar pada itu. Kemudian kita pun sembahyang, kita akan takbir pula. Tadi Tok Bila angkat sebut Allahu Akbar, kita akan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Macam mana kita menyatakan Allah Maha Besar sedangkan kita membesarkan yang lain daripada Allah? Maka dengan sebab itu disuruhlah kita sembahyang di awal waktu.
Baik, kita tengok. Dan dikatakan lagi katanya tadi dalam hadis, siapa yang sembahyang pada waktu malam maka mukanya bercahayalah, baiklah mukanya di siang hari. Betul, kalau orang yang sembahyang ini wajahnya bersinar saja, menenangkan hati maknanya. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, bermula tersebut dalam satu khabar, yakni dalam satu hadis, barang siapa orang yang mukmin, barang siapa bahawasanya orang yang mukmin apabila mengambil air wuduk, air sembahyang, mengambil air sembahyang, maka jauhlah daripadanya segala syaitan. Ketika mana dia mengambil air sembahyang, maka jauhlah dia daripada syaitan. Dalam pihak bumi, yakni jauh dia daripada pihak timur dan barat. Kerana takut ia daripada orang yang ambil air sembahyang tadi. Sebab tu sudah diberitahu baru ni, bila nak sembahyang, orang antara yang menolong khusyuk sembahyang adalah idmanut taharah, yakni sentiasa kekalkan wuduk. Dan apabila dia mengambil wuduk, yakni wuduk yang sempurna, maka larilah syaitan dalam segala pihak bumi. Habis tempat dia lari. Kerana takut ia daripada orang yang ambil wuduk tadi. Bagi orang yang bersungguhnya bagi masuk atau hadrat Tuhannya Malikul Jabbar, bila dia mengambil wuduk yang sempurna, maka syaitan lari. Para jamaah, ada satu surah yang afdal orang baca lepas ambil wuduk. Surah itu adalah surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Siapa yang mengamalkan membaca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr selepas daripada mengambil wuduk, selepas dia baca doa wuduk tadi, dia pun baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Amma adraka ma Lailatul Qadr, sampai habis dia baca. Sekali dia baca, maknanya dihapuskan akan dosa-dosanya. Kemudian dia baca 2 kali, dia baca 3 kali. Sesiapa yang baca menjadi amalan 3 kali, selepas dia ambil wuduk, dia baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, insya-Allah akan mudahlah dia masuk di dalam syurga Allah, diampunkan akan dosanya, dimasukkan ia di dalam syurga. Jadi amalan apakah surah yang afdal selepas mengambil wuduk? Yakni surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dan Habib Muhammad maknanya bin Salim bin Hafiz, ayah pada Allamah Habib Umar pun, di dalam kitab dia pun ada tulis, selepas mengambil wuduk bacalah surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ini satu ilmu, maknanya fadilat ataupun surah yang afdal dibaca selepas wuduk. Kemudian dikatakan lagi, apabila takbir ia, maka didinding daripadanya iblis. Apabila dia ni dia takbir saja dengan wuduk yang benar, yang sempurna, yang bercahaya, dia angkat takbir saja, maka terdindinglah dia daripada iblis. Bila terdinding dia daripada iblis dan dihadapkannya Tuhannya dengan mukanya, maka dihadaplah dia kepada Allah. Dihadapkan dia wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ia menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika itu dia nyata Allah Maha Besar, itu apa maknanya? Maknanya pengakuan dia atas kebesaran Allah. Mana ada yang lain besar. Bila dia dah faham dah pengakuan dia tentang besarnya Allah, sebab itu dia tidak utamakan yang lain. Maka dinyatakan, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka dinyatakannya Tuhannya di dalam hati. Maka didatangkan Allah Ta'ala dalam hati dengan merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Kata ulama, Allahu Akbar itu pengakuan yang pertama, kebesaran ataupun keagungan Allah. Yang kedua, pengakuan tentang kemuliaan Allah.
Maknanya. Maka dia kata tiada dilihatnya dalam hati yang lebih besar. Itu pengakuan kebesaran Allah. Apabila saja dia ini dia angkat takbir, bermakna tidak ada yang besar, hanya Allah. Sebab tu nak fikir apa? Kalau dia fikir dalam sembahyang, dia fikir nak makan benda kat gigi, maknanya makan burger, maka burger lebih besar daripada Allah. Begitu gambarannya. Sebab tu orang sufi, sebab tu kita diajar oleh Rasulullah lepas sembahyang istighfar. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang kita banyak dosa. Dalam sembahyang tu kita buat dosa lagi, maknanya. Maka dalam hatinya yang terlebih besar, tiada dilihat dalam hati yang terlebih besar daripada Tuhannya. Maka firman Allah Ta'ala, apa dah? Sadaqa abdi, telah benarlah engkau seperti yang engkau kata. Maka bercahayalah pada hatinya, datang cahaya, maka terbukalah baginya dengan dia alam malakut, sehingga dapat melihat alam malakut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini rahsia Allah. Nak cerita macam mana alam malakut, boleh nak cerita. Tanya orang yang pernah melihat ketika mana sembahyang. Maknanya. Dan ada pun orang yang lalai, macam kita ni lalai. Ada pun orang yang ghafil, lalai. Yang jahil, lagi jahil pula kita. Jahil kita. Jangan berasa ada ilmu, boleh baca kitab, alim lah. Maknanya. Boleh baca kitab, alim. Boleh cakap Arab, alim lah. Dak juga. Jahil lagi kita dengan Allah. Alim ni bukan alim dengan makhluk. Alim dengan makhluk, Google alim lagi. Setakat ni yang alim dengan makhluk ni, Google lah yang alim. Cari apa-apa dalam Google boleh belaka. Internet jadi paling alim sekarang ni, internet. Internet lebih alim lagi. Yang dia, sebab tu jangan rasa alim, semua jahil. Jahil. Sebab apa? Sebab kita jahil dengan Allah. Maka orang yang jahil itu apabila berdiri kepada wuduk, apabila dia ambil wuduk, maka meliarkan akan dia syaitan. Syaitan berkeliaran. Berkeliaran tadi syaitan seperti sesuatu. Seperti segala lalat atas setitik air madu. Lalat kerumung air madu tadi. Maka apabila takbir dia pun takbir Allahu Akbar, maka dinyatakan Tuhannya dalam atas hatinya, bagi tiap-tiap sesuatu, tiba-tiba tiap-tiap sesuatu dalam hati lebih besar daripada Allah. Walaupun dia kata Allahu Akbar, tapi dalam hati dia ada lebih besar daripada Allah. Maka firman Tuhannya, dusta engkau. Engkau dusta, kazabta, engkau dusta. Tiada Tuhan dalam hatimu, katanya, seperti yang telah engkau kata. Maka berhamburanlah dalam hatinya dukhan, asap. Guru kita pernah kata, Ustaz, dosa-dosa ni tahu tak? Dosa-dosa ni dia kata umpama asap yang akan menempel di hati manusia. Sehingga berlakunya titik hitam. Kemudian membesar, menguar, maka dikata sehingga tertutuplah hati tadi. Maka berhamburan daripada hatinya dukhan, maknanya asap yang gelap. Maka terhijablah bagi hatinya daripada alam malakut, maka terhijablah hatinya, terdinding hatinya daripada alam malakut. Sehingga tak nampak dah alam malakut. Kenapa? Terhijab dengan dosa dusta kita dengan Allah. Dan kata Hakim radhiyallahu anhu, disuruh Allah Ta'ala akan segala, disuruh akan segala orang yang muwahhidin, orang yang bertauhid kepada Allah itu, kepada sembahyang 5 waktu, kerana rahmat daripadanya, kerana sifat kasih sayang Allah kepada mereka itu, supaya perolehi mereka itu pada tiap-tiap pula, tiap-tiap qaul, tiap-tiap perkataan dan tiap-tiap perbuatan, sesuatu daripada segala kurniaan Allah. Kurniaannya, yakni kurniaan Allah, maka adalah segala fi'il itu seperti makanan, segala perbuatan dalam sembahyang itu seperti makanan, dan segala perkataan dalam sembahyang itu seperti minuman. Barulah segar makan minum segar. Segarlah jasad kita. Jadi perkataan dan perbuatan kita tadi, ketika kita mengerjakan sembahyang tadi, kita benar-benar bertauhidkan kepada Allah. Ketika mana sembahyang, hati kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Ketika mana kita sembahyang, hati kita ingat betul pada Allah, dan perbuatan kita memang perbuatan sembahyang. Tunduk
kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu maknanya bercahayalah hati kita, segala rohani kita, masuklah kita di dalam hadrat Allah Ta'ala sehingga dapat melihat alam malakut. Indahnya sembahyang. Begitulah orang-orang yang hatinya suci kepada Allah. Mereka itu sembahyang itu bagaikan masa dia bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah dan juga berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, mereka itu duduk di dalam keadaan melihat alam malakut. Sehingga orang-orang soleh, mereka kadang-kadang sembahyang nampak syurga Allah. Boleh melihat syurga Allah. Kadang-kadang boleh melihat rahsia-rahsia Allah, boleh melihat Lauh Mahfuz. Itu semua mengikut pemberian Allah. Pemberian Allah berdasarkan kesungguhan penyucian hati kepada Allah. Jadi jalan kita sembahyang, jalan untuk kita nak munajat pada Allah, sibukkan dengan penyucian hati. Para jemaah sibukkan berzikir kepada Allah, sibukkan kita ini dengan mengingatkan diri kepada Allah dan sedaya upaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan kita. Maka pengajaran kita dalam pengajian malam ini menyatakan bahawa sembahyang ini begitu indah sebenarnya, dan satu ibadat yang merupakan ibadat yang menjalinkan hubungan dia yang intim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sembahyang juga adalah tanda kesyukuran hamba-Nya kepada Allah. Yang mana Allah Taala telah memberi ibadat, memberi ibadat yang telah diberi kepada hamba-hamba-Nya yang mulia seperti para malaikat. Maka Allah beri kurniakan kita sembahyang, merupakan salah satu ibadat yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan sembahyang punya faedah yang banyak. Antara faedahnya dapat mengingati Allah, dapat munajat kepada Allah, dapat berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala, dapat menyucikan hati, dan dapat mencapai makrifat Allah Ta'ala. Dan kesan daripada sembahyang, yang keempat kesan daripada sembahyang itu adalah kita berjaya meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang mungkar, yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Jadi moga-moga para jemaah, pesanan Ustaz pada diri sendiri dan juga para jemaah, jagalah sembahyang. Sembahyanglah di awal waktu, jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Yang mana yang mendengar kuliah ini yang belum lagi dapat menjaga sembahyang, jagalah sembahyang. Jagalah sembahyang. Dan pastikan 5 waktu jangan kita tinggalkan. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Minta maaf di atas segala kekurangan, kerana yang menyampaikan ini bukanlah orang alim sebenarnya, hanya sekadar membaca sahaja, berkongsi-kongsi ilmu apa yang Allah kurniakan, dan masih lagi duduk dalam keadaan jahil, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak tahu siapa kalangan kita yang terbaik. Maka kita saling memerlukan doa di antara satu sama lain. Maka Ustaz doakan para jemaah sekalian dan juga ahli keluarga, moga-moga berada dalam lindungan Allah, berada dalam kebaikan, dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita khusyuk dalam sembahyang. Kemarin ada orang tanya macam mana, adakah doa? Antaranya kata ulama, sebelum kita nak sembahyang ada satu doa. Doa ini insya-Allah kata ulama, kalau istiqamah diamalkan, Allah Ta'ala akan kurniakan khusyuk dalam sembahyang. Tapi jangan baca hari ini terus khusyuk, tak. Amalkan doanya ketika sebelum takbiratul ihram dibaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca doanya adalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Siapa yang membaca doa ini kata ulama dengan secara istiqamah, insya-Allah satu hari nanti Allah kurniakan khusyuk kepadanya. Jadi sekadar ini, siapa yang dapat tolong tulis di komen supaya orang lain dapat baca, insya-Allah. Sekali lagi Ustaz ulang, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kata ulama, siapa yang amal doa ini sebelum takbiratul ihram, Allah akan kurniakan kekhusyukan dalam sembahyang. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.